sekarang kita akan mengenali format akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi, akaun ini sebenarnya merupakan gabungan dua akaun, yaitu akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Jadi, ini adalah 2 in 1. Jadi, kita akan mulakan bahagian akaun PD ataupun akaun perdagangan di bahagian atas. Okey, setelah untung kasar ataupun rugi kasar diperoleh, kita akan sambung, okey, ataupun teruskan dengan bahagian akaun untung rugi ataupun yang saya kenali sebagai UR. Okey. Now, untuk memudahkan kita mengingat ataupun menghafal akaun perdagangan, okey, saya showkan kita mula hafal dari sebelah kredit, okey, iaitu sebelah kanan. Okey. Now, sekarang kita akan mulakan dengan bahagian PD, okey. Di sebelah kredit, item pertama yang kita akan jumpa adalah jualan. Okey, tak kira lah jualan bersih, jualan tunai kah, jualan kredit kah. Okey, dua-dua itu campur, okey, akan dapat jumlah jualan. Okey, di sini jualan. Now, sekiranya jualan diberikan kita mengantungi pulangan jualan ataupun diskaun diberi, itu dimasukkan di sebelah kredit akaun perdagangan juga. So, itu adalah tolak, okey, tolak pulangan jualan. Nah, pulangan jualan kadang-kadang kita panggil dia sebagai pulangan masuk, okey, sama saja. Okey, kalau diberikan juga diskaun diberi, okey, kita kena masukkan di sini juga di bahagian tolak, diskaun diberi. Ingat, okey, untuk sebelah kredit akaun perdagangan, okey, kita masukkan diskaun diberi, bukannya diskaun diterima. So, ingat dan jangan silap di sini. Okey. Nah, untuk masa kini saya tidak bercadang nak mengajar nak guna kolom mana, di dalam kah di depan. Saya tidak akan ajar di peringkat sekarang. Saya akan ajar yang ini, cara kita masukkan angka ke dalam kolom di video-video yang seterusnya lah. Okey, untuk siri video yang pertama ini kita akan fokuskan kepada cara mengingat dan menghafal. Jadi sekarang saya recap kembali untuk kredit PD. Okey, kita ada 3, jualan, pulangan jualan dan juga diskaun diberi. Selesai untuk kredit akaun PD. So, itu saja untuk bahagian kredit. Now, setelah kita siap ini, setelah kita sudah menguasai 3 ini, kita boleh beralih kepada debit akaun PD. Okey. Now, untuk untuk debit akaun PD, kita akan mulakan dengan stok awal. Okey, stok awal. Kemudian di bawah dia kita ada belian. Okey, jadi di sebelah kredit jualan, di sebelah debit belian. Okey, dia bertentangan ya. Dia macam antonim. Okey. So perkara yang sama juga di bawah belian ini, okey, kalau diberikan pulangan belian ataupun pulangan keluar ataupun diskaun diterima, kita perlu masukkan di bahagian tolak, yaitu tolak pulangan belian. Nah, kadang-kadang pulangan belian akan dikenali sebagai pulangan keluar. Okey, dia sama saja. Kalau ada lagi diskaun diterima, okey, kita kena masukkan di sini. Diskaun diterima. Okey, sekiranya mana-mana data di sini tidak diberikan dalam soalan, kita skip saja. Okey, tak semestinya ada. Okey, so seterusnya, okey, kalau kita lihatkan bahagian ini dengan bahagian ini sebenarnya adalah lebih kurang sama, yaitu kalau kita lihat di sebelah sini, jualan, tolak pulangan jualan, diskaun diberi. Di sini adalah songsang, dia punya antonim, yaitu belian, tolak pulangan belian, diskaun diterima. Okey. Now, di bawah sini, okey, setelah kita menguasai bahagian yang ini, kita boleh teruskan dengan bahagian yang ketiga, yaitu bahagian kos belian. Okey, kos belian ni selalunya kita jumpa item-item seperti angkutan masuk. Okey.
Now, angkutan masuk dia adalah catatan dalam debit untuk PD. Okey, kalau angkutan keluar, okey, kadang-kadang kita jumpa kan angkutan keluar di soalan kan, itu bukan dimasukkan di PD. Itu adalah untuk bahagian UR. Jadi ingat, hanya angkutan masuk dimasukkan ke sini ya. Jadi angkutan keluar dimasukkan di UR. Okey, ingat jangan silap. Untuk item-item kos belian yang lain, okey, misalnya kita ada insurans atas belian. Okey, yang ini pun kita selalu silap. Okey, kalau soalan dia nyatakan insurans atas belian, itu confirm sudah masuk di account PD sebab dia atas belian. Okey, atas belian maksudnya atas barang niaga kita. So apa-apa yang berkaitan dengan barang niaga kita akan masukkan di PD. Okey. Kalau soalan dia hanya tulis insurance, okey, tanpa perkataan atas belian, okey, itu tidak boleh masuk di dalam PD. Itu seharusnya dimasukkan di UR. Okey. Sebab insurance kalau insurance sahaja dia merujuk kepada insurance pejabat. Okey, di mana dia ada kaitan langsung dengan barang niaga. Okey. Jadi jangan silap Okey, yang seterusnya upah atas belian. Jadi apa-apa yang atas belian akan dimasukkan ke dalam PD lah. Okey, apa lagi? Kita ada duty import. Okey. Now, duty import ini dia merupakan cukai import lah. So, kadang-kadang dia dipanggil sebagai cukai import, okey, ataupun duty import dia sama saja. Okey, ini merupakan antara bahagian ataupun komponen kos belian yang lazim kita jumpa di dalam soalan. Okey, so kalau kita jumpa ini dalam imbangan tugas, okey, ingat ini dimasukkan ke dalam PD. So, angkutan keluar UR, insurans sahaja itu pun UR. Okay. Now, selepas itu kita ada lagi satu perkara yang perlu dimasukkan di bahagian PD, iaitu stok akhir. Okay. Stok akhir itu adalah bahagian yang terakhir. Okay. Bahagian atau item yang terakhir untuk bahagian PD. Okay. So setelah kita masukkan ini, setelah kita campur tolak, kita sepatutnya boleh dapat untung kasar ataupun rugi kasar. Okey. Jadi dari jualan sebelah kredit sehinggalah bahagian untung kasar atau rugi kasar itu adalah bahagian PD bagi akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi just to recap, okay, untuk item-item yang akan dimasukkan di PD adalah jualan, pulangan jualan, diskaun diberi, stok awal, belian, pulangan belian, diskaun diterima, angkutan masuk, insurans atas belian, upah atas belian, duty import, dan stok akhir. Okey, so itu adalah item-item yang dimasukkan di PD. Now, setelah kita masukkan semua ini, ataupun setelah kita sudah kuasai, okey, ataupun dapat menghafal, mengingat, okey, item-item yang dimasukkan ke dalam PD, okey, kita boleh lanjutkan usaha kita dengan mengisi nama-nama tertentu dalam PD ya. Contoh. Now, jualan, tolak pulangan jualan, tolak diskaun diberi. Okey, dia sebenarnya jawapan yang selepas tolak itu dia akan sama dengan jualan bersih. Okey. Jadi yang nama-nama itu saya kasih bold. Okey, jualan bersih. So ini adalah nama dan memang kita akan tak akan jumpa angka untuk jualan bersih dari soalan. Okey, sebab ini adalah merupakan hasil tolak jualan dengan pulangan jualan dan diskaun diberi. Sama juga dengan sebelah debit. Okey, kita ada belian, tolak pulangan belian, tolak lagi diskaun diterima. Okey, akan memberikan kita belian bersih. Okey, ini pun merupakan angka yang kita
kira, kita hitung, okey, dan tidak akan dijumpai di dalam soalan. Okey. Now, selepas itu empat ini, okey, kalau kita campur angkutan masuk, insuran atas belian, upah atas belian, duty import akan memberikan kita nilai bagi kos belian. Okey, sekali lagi ini pun angka yang kita kirakan, okey, tak akan jumpa di soalan. Okey, dan di bawah kos belian kita ada lagi kos barang untuk dijual. Okey, kos barang untuk dijual. Okey, kos barang untuk dijual, okey, merupakan kos belian campur dengan stok awal. Okey, akan sama dengan kos barang untuk dijual. Dan kos barang untuk dijual akan, okey, sebenarnya di sini ada tolak, okey, akan ditolak dengan stok akhir. Okey, dan akan memberikan kita angka bagi kos jualan. Okey, ini pun angka yang akan kita hitung. Okey, dan tidak akan dijumpai di dalam soalan ataupun di dalam imbangan juga. Jadi pernah saya nampak pelajar dia cari, okey, dia rujuk buku teks, okey, dan dia rujuk sumber-sumber lain tentang format akaun perdagangan, dan dia terjumpa item-item ini, okey, dalam format tersebut, okey, kos belian, kos barang untuk dijual, dan dia cari-cari di imbangan juga, okey, dan last dia tidak jumpai apa-apa, dan dia stuck di situ, tidak dapat meneruskan jawapan dia. Okey, jadi sekiranya anda menghadapi masalah yang sama juga, ingin saya bagi tahu di sini, jualan bersih, belian bersih, kos belian, kos barang untuk dijual, dan kos jualan memang tidak akan dijumpai di dalam imbangan juga ataupun di dalam soalan. Itu adalah angka-angka yang kita hitung berdasarkan maklumat-maklumat ataupun item-item yang kita sudah masukkan di sini. Okey, jadi lain kali jangan lagi cari di mana kos belian, kenapa soalan tiada kos belian. Okey, itu kita kira sendiri. Okey, dan sepatutnya, okey, di sini kita ada angka yang sama, iaitu jumlah sebelah debit dan jumlah sebelah kredit. Okey, baik saya tandakan dulu. Okey, debit dan kredit dia mesti sama baris dan angka dalam sini, okey, katakan XXX sini pun XXX. Okey, angka dalam dua peta ini sepatutnya sama. Okey, maksudnya jumlah debit mesti sama dengan jumlah kredit, dan daripada jumlah ini kita akan tolak dengan kos jualan. Okey, dan akan memberikan kita nilai bagi untung kasar kalau positif lah. Okey, kalau positif. Kalau bernilai negatif, dia akan jadi rugi kasar dan akan diisi di sini. Okey, iaitu di petak sini. Okey, untung kasar ataupun rugi kasar. Jadi dari jualan sehingga untung kasar itu adalah bahagian PD. Okey, itu adalah bahagian PD. Now, setelah kita dapat untung kasar ataupun rugi kasar, kita boleh teruskan dengan bahagian UR di bawah. Okey. Now, kalau kita dapat untung kasar, okey, kita akan bintangkan untung kasar itu di sini, ya, secara songsang di sini untung kasar. Okey, di sebelah kredit. Okey. Now, sekiranya kita dapat rugi kasar akan masuk di sebelah sini. Okey. Rugi kasar. Okey, dia memang salah satu sajalah. Kalau untung di sebelah kredit, kalau rugi di sebelah debit. Okey, songsang begini ya. Ini songsang begini. Okey. Now, jadi untuk case sekarang kita anggap kita dapat untung kasar. Okey, kita buang rugi kasar di sini. Now, untung kasar di sini angka dia adalah sama, okey, daripada bahagian PD, dan kita akan mulakan untung rugi ataupun UR dengan untung kasar ataupun rugi kasar. Okey. Now, kita mulakan dengan bahagian kredit. So, item-item apa yang akan dimasukkan ke dalam kredit UR? Okey. Now, senang saja. Asalkan dia hasil, okey, ataupun penerimaan, okey, hasil dan penerimaan kepada perniagaan itu dimasukkan di kredit UR. Okey, contoh sewa diterima. Okey, bunga
diterima. Okey, bunga di sini maksudnya faedah, bukan bunga yang ditanam di tepi jalan itu. Okey, apa lagi? Commission diterima. So, selalunya apa-apa yang diterima tu, yang sewa diterima, bunga diterima, komisi diterima, yang ada perkataan diterima di belakang itu, selalunya itu adalah hasil dan selalunya dimasukkan di kredit UR. Okay. Now, contoh-contoh lain untuk hasil yang akan dimasukkan di bahagian kredit UR adalah seperti pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, itu pun merupakan hasil. Okey, jadi ini saya akan terangkan dengan lebih detail di modul-modul yang seterusnya lah. Okey, jangan risau. Satu lagi yang mungkin jarang kita nampak, okey, iaitu hutang lapuk pulih. Okey, hutang lapuk pulih. Okey, itu maksudnya hutang yang sudah dianggap tidak dapat dikutip balik tetapi tiba-tiba dapat dikutip balik. Jadi itu adalah penerimaan bagi ataupun hasil bagi perniagaan. Jadi itu kena dianggap sebagai hasil dan dimasukkan di sebelah kredit UR. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh okey untuk hasil. Okey, saya tidak dapat senaraikan semua okey di sini, tetapi apapun kalau item itu merupakan hasil yang diterima dan yang paling penting satu, dia tidak berkaitan secara langsung dengan barang niaga. Okey, jadi itu boleh dianggap sebagai hasil yang dimasukkan di UR. Okey, jadi selesai untuk bahagian kredit UR. So kita move kepada bahagian debit UR. Now, kalau kredit kita rekodkan hasil, okey, jadi debit dia mesti songsang lah kan. Kita rekodkan belanja dan selalunya belanja lebih banyak daripada hasil. Maksud saya bilangan, okey, bilangan belanja di sini akan lebih banyak dengan bilangan hasil di sebelah kredit. Okey, itu biasalah. Okey, itu adalah biasa. Now, apakah contoh-contoh item yang akan dimasukkan di sebelah debit UR? Okey, belanja contohnya sewa. Okey, khasnya sewa dibayar. Okey, apa lagi? Commission dibayar. Okey, gaji. Okey, apa lagi ya? Kadar bayaran. Okey, tahu tak apa itu kadar bayaran? Kadar bayaran merupakan bayaran bil elektrik, bil air, okey, bil telefon, semua itulah yang bayar bulan-bulan atau bil punya. Faedah atas pinjaman, insurans. Okey, ingat kalau dia insurans sahaja, okey, masuk di UR. Okey, kalau insurans atas belian masuk di PD. Okey, insurans promosi, kadang-kadang kita panggil juga pengiklanan ya, dia sama juga. Okey, hutang lapuk, pertambahan peruntukan hutang ragu. Okey, susut nilai aset. Okey, khasnya aset bukan semasa. Okey, kejap, betulkan kesilapan ejaan. Alat tulis. Now, ramai di antara pelajar, okey, menganggap alat tulis ini sebagai aset. Okey, dan selalunya mereka akan masukkan alat tulis ke dalam KKK ataupun kunci kira-kira. Tetapi sebenarnya alat tulis itu dianggap sebagai belanja. Okey, sebab dia jangka hayat guna dia adalah sangat singkat ya. Kalau katakan pen kan, kita tak susah lah, satu pen itu boleh guna bertahun-tahun lama. Selalunya dia sekejap saja habis, kita buang. Okey, habis, buang, habis, beli, guna, buang. Okey, jadi alat tulis dianggap sebagai belanja dan dimasukkan ke sebelah debit UR. Okey, rugi atas pelupusan. Okey, maksudnya rugi atas penjualan aset lama. Okey, jadi tambah di sini jugalah. Okey, untung atas pelupusan.
pelupusan. Okay, so ada tambahan item di sini ya, di sebelah kredit UR. Okay, so secara basic secara asasnya ini adalah contoh-contoh. Okay, contoh-contoh item yang dimasukkan ke dalam PD, ke dalam UR, yaitu di sebelah kredit sewa diterima, bunga diterima ataupun faedah diterima, komisen diterima, pengurangan peruntukan hutang ragu, hutang lapor pulih, untung atas pelupusan. Manakala di sebelah debit pula, yaitu belanja, sewa dibayar, komisen dibayar, gaji, kadar bayaran, faedah atas pinjaman, insurans, promosi ataupun pengiklanan, hutang lapor, pertambahan peruntukan hutang ragu, susut nilai aset, alat tulis, rugi atas pelupusan dan sebagainya. Okay, dan pada akhir di sini, okay, kita sebenarnya ada satu double line di dua-dua tempat, yaitu sebelah sini dan sini kita ada double line. Okay, dan kita akan jumlahkan debit dan kredit UR, dan jumlah dua itu memang tidak sama kan, dan kita akan dapat cari angka penyimpang. Okay, dan angka penyimpang itu akan menjadi untung bersih ataupun rugi bersih. Okay, kalau untung bersih dia akan di sebelah sini. Okay, kalau rugi bersih di sebelah sini. Okay, jadi itu merupakan format, okay, ataupun item-item yang dimasukkan ke dalam UR dan juga PD. Sebelum kita bersurai, kita kembali semula ke sini ya, yaitu bahagian PD, untung kasar ataupun rugi kasar. Okay, sini terdapat sedikit pembetulan, yaitu kalau kita dapat untung kasar, kita akan tuliskan di sebelah debit. Manakala kalau kita dapat rugi kasar, okay, sepatutnya dia bukan tulis positif negatif. Okay, kita akan tulis di sini sebagai rugi kasar, yaitu di sebelah kredit PD. Okay, jadi sila ambil perhatian okay, terdapat perubahan atau pembetulan, yaitu kalau untung kasar di sebelah debit, okay, kalau rugi kasar di sebelah kredit. Okay, bukan main angka positif negatif. Jadi itu kesilapan saya. Jadi sila ambil perhatian dan betulkan, okay, betulkan kesilapan ini.